Kembali bersama cerita di sebalik berita kami. Seperti biasa kami singkapkan kisah di sebalik segala berita yang kami bawakan kepada anda. Antara beritanya adalah beberapa hari lepas PRN Melaka diadakan dan sudah tentu ia sudah pun dilaporkan beberapa kali termasuk di Astro Awani bahawa peratusan yang turun mengundi agak kurang memberangsangkan. Pada 20 November lepas di Melaka, sekitar 65 ke 66% sahaja individu yang layak mengundi turun mengundi dalam PRN Melaka. Banyak cara untuk kita tafsirkan mengapa ia masih lagi subjektif. Ramai yang mempunyai pendapat dan teori yang berbeza mengapa penduduk Melaka tidak turun seramai yang mungkin ataupun tidak ramai yang layak mengundi tidak turun mengundi, tidak sampai pun 70% kerana sasarannya seringkali adalah sekurang-kurangnya lebih daripada 80%. Adakah mereka sudah muak dengan politiking? Adakah itu satu bentuk protes mereka tidak mahu turun mengundi, atau adakah sesetengah kelompok penyokong sesetengah parti mungkin protes dengan sesetengah keputusan yang dibuat oleh parti-parti mereka dan mereka protes dan tidak mahu turun mengundi? Itu semua masih lagi persoalan yang kita lontarkan dan semua orang mempunyai pendapat yang berbeza. Jadi menarik untuk kita kupas isu ini dalam beberapa perspektif yang berbeza. Tapi apa yang kita tak boleh nafikan adalah isu-isu rakyat tetap memainkan peranan penting dalam keputusan pengundi membuat pilihan dan memilih wakil rakyat mereka mahupun keputusan untuk tidak turun mengundi secara keseluruhannya. Apa yang saya mahu kongsikan dengan anda ini mungkin ada berkait sedikit dengan itu. Kita kembali ke set touchscreen Astro Awani di sini. Ini adalah data yang pernah kami kongsikan baru-baru ini dan ini agak menarik untuk kita sulamkan dengan sentimen pengundi bukan sahaja di Melaka tapi di seluruh Malaysia. Khasnya menjelang PRU yang dijangka diadakan seawal tahun depan. Pendapatan isi rumah median pada tahun 2019 kita bandingkan dengan purata pertumbuhan KDNK setiap negeri. Melalui carta ini yang mungkin nampak sedikit rumit tapi saya cuba mudahkan untuk anda, negeri-negeri yang berada di sini adalah negeri-negeri yang secara datanya mungkin kurang membangun berbanding negeri-negeri yang lain yang berada di bahagian atas dan sebelah kanan. Di sini kita boleh lihat pendapatan median yang semakin meningkat dan juga di sini kita boleh melihat purata pertumbuhan ekonomi negeri atau purata pertumbuhan KDNK yang semakin meningkat. Jadi negeri-negeri yang berada di sini adalah negeri yang sekurang-kurangnya secara datanya berada dalam keadaan yang lebih baik secara ekonominya. More well off, kata orang. Dan negeri-negeri yang berada di bawah kiri ini, negeri-negeri yang kurang berada di posisi yang baik dari segi ekonomi. Kerana pertumbuhannya dari segi KDNK rendah berbanding negeri-negeri lain dan pendapatan median penduduknya juga rendah berbanding pendapatan median penduduk di negeri-negeri lain. Jika saya boleh bersihkan di situ untuk anda. Jadi kita lihat di sini beberapa negeri di sini seperti Kelantan, Pahang, Perak, Kedah, Perlis dan juga Sarawak termasuk Terengganu dan Negeri Sembilan berada di kawasan yang kurang memberangsangkan, iaitu pendapatan median isi rumahnya juga kurang berbanding penduduk seperti Johor sebagai contoh, Selangor, Kuala Lumpur dan juga Melaka dan juga Pulau Pinang. Pertumbuhan KDNK negeri juga agak kurang. Jadi dalam kerangka untuk kita bincangkan berkenaan dengan ketidaksaksamaan sosial, social inequality, ketidaksaksamaan pendapatan, penting juga untuk kita sulamkannya dengan pertumbuhan yang mungkin tidak saksama dalam kalangan semua negeri di Malaysia ini. Kerana di bawah visi keluarga Malaysia, pembangunan negara sama ada dari segi ekonomi maupun sosioekonomi perlulah sama rata dan seimbang agar ia menguntungkan semua negeri dan seluruh rakyat Malaysia. Jadi kita mahu bincangkan berkenaan dengan ketidaksaksamaan sosial dan juga isu jurang pendidikan yang agak penting. Dan wartawan kami Ridauddin Daud ada mengikuti satu acara yang membincangkan berkenaan dengan ketidaksaksamaan sosial dan juga jurang pendidikan. Hari ini Ridauddin juga ada meneliti dengan rapat event ini dan juga apa yang dikatakan oleh pakar-pakar. Apa yang kita tahu berkenaan dengan keadaan semasa ketidaksaksamaan sosial dan juga jurang pendidikan di negara kita sekarang ini pada tahun 2021 khasnya pasca pandemik ini? Baik, terima kasih Lokman. Kalau mengikutkan saya sebentar tadi sebenarnya mengikut rapat apa yang dikatakan oleh pengarah Zubedi Senior Murhad atau Anas Zubedi yang mengatakan sebenarnya beliau menyimpulkan bahawa dalam isu ketidaksamaan ini juga ada juga beberapa perkara lain yang disimpulkan, antaranya adalah rakyat Malaysia termasuk ibu bapa banyak menghabiskan wang kepada perkara yang tidak sepatutnya dan bukan kepada buku atau untuk pendidikan.
dan tablet itu bertentangan dengan tuntutan bahawa pendidikan merupakan kunci utama untuk menghapuskan ketidaksamaan terutamanya dalam taraf kehidupan dan pendidikan. Jadi sebenarnya sebelum saya bercerita lebih panjang, mungkin kita boleh dengarkan sedikit apakah yang dikata Anas Zubeidi dan mengapa saya memilih untuk berada di luar ini. Mungkin selepas ini saya akan ceritakan, namun yang pertamanya kita dengarkan dulu apa Anas Zubeidi cakap sebentar tadi. I feel that there are many parents still do not know the difference between the importance of buying books versus, for example, not just parents, generally Malaysian. If we take a drive from, let's say, KL to Penang, look at the advertisements you see on the highway. It's all about beauty products. You know, our society is spending money where it does not matter. I think there's a need to deal with these issues. These are the core, deep issues we have to deal with. We need to talk to parents. Baik, jadi itu antara beberapa bingkisan yang disebut oleh Anas Zubeidi kerana beliau juga menyentuh beberapa isu ketidaksamaan di Malaysia, antaranya beberapa perkara yang dibangkitkan tentunya daripada pendidikan, kekayaan, peluang pekerjaan dan kesan pandemik yang sebenarnya pada beliau sebelum ini keadaan itu sudah pun begitu membimbangkan, namun apabila datangnya pandemik ia menyebabkan keadaan itu menjadi semakin buruk. Jadi apa yang saya boleh kongsikan kenapa saya memilih kawasan di luar ini, kerana Kuala Lumpur sebenarnya adalah lokasi di mana kita boleh lihat jika ada ketidaksamaan terutamanya dari aspek ekonomi dan kekayaan. Di sinilah lokasinya, di mana di sinilah kita melihat bagaimana ada golongan-golongan elit yang hidup mereka memang begitu senang, begitu kita boleh nampak perbezaannya dari segi pakaian, dari segi kenderaan, dari segi gaya jalan, lagak bahasa dan sebagainya. Memang nampak begitu ketara perbezaannya. Namun di Kuala Lumpur ini jugalah kita dapat melihat bagaimana golongan-golongan marahan atau golongan bawahan yang hidupnya hari-hari berpanas mencari rezeki demi susup nasi untuk dirinya dan juga keluarga. Dan mungkin sebelah sana pun saya sebenarnya berada di tengah-tengah Kuala Lumpur dan boleh lihat ada beratus, saya fikir mungkin 20 ke 30 motor rider yang mengambil makanan. Jadi bayangkan di situlah bagaimana perbezaan antaranya. Kita boleh lihat bagaimana orang order dan kemudian mereka lah yang menghantarnya. Jadi Kuala Lumpur sebenarnya menceritakan apakah yang berlaku dalam keadaan di Malaysia dan juga apa Anas Zubeidi katakan juga ada sesuatu perkara yang sebenarnya agak membimbangkan dan merungsingkan saya. Saya fikir bukan saya sahaja, malah seluruh rakyat Malaysia juga, kerana beliau mengatakan bahawa jurang kekayaan di Malaysia masih lagi tinggi apabila 2/3, saya ulang 2/3 daripada rakyat Malaysia berpendapatan kurang RM5,000, kurang RM6,000, bukan kurang daripada RM3,000. 2/3 kurang daripada RM3,000 dan 90% rakyat Malaysia mempunyai hampir sifar simpanan. Jadi ini sebenarnya adalah satu perkara yang sangat membimbangkan kerana dalam keadaan kita melihat negara ini, baru-baru ini kita lihat PRN Melaka bagaimana beberapa parti politik mencongak strategi membuat kira-kira untuk mendapatkan kuasa, sedangkan hakikatnya di bawah ini masih lagi ramai rakyat yang mencongak, memikirkan strategi bukan untuk mendapatkan kuasa tapi mencongak kira-kira wang mereka untuk membeli makanan dan terpaksa juga mencatu makanan untuk menghadapi hari-hari mendatang sementara menunggu gaji yang akan datang. Itulah realitinya dan itulah hakikatnya, dan kenapa begitulah sebabnya saya memilih Kuala Lumpur ini dan untuk anda melihat sendiri bagaimana realiti seperti sekarang. Waktu ini sudah pun lebih jam 5 petang, nampaknya sudah semakin sibuk kerana ramai orang yang pulang dari bekerja. Jadi itulah realitinya, Lokman. Ya, Ridauddin, menarik Ridauddin sebut Kuala Lumpur, dan saya mahu kembali ke set touchscreen memandangkan Din sudah pun sebut kenaan Kuala Lumpur. Ini data yang kita kongsikan sebentar tadi. Boleh kita rujuk pada data ini semula kerana kita lihat apa yang Din sebut tadi adalah menarik. Kita bincang kenaan ketidaksaksamaan sosial, social inequality dan juga income inequality, iaitu jurang antara pendapatan itu sangat luas, jurang antara kelas dan golongan itu sangat luas. Bukan sahaja di seluruh Malaysia seperti yang kita kongsikan ini, tapi dalam satu-satu negeri ataupun satu-satu wilayah itu sendiri seperti Kuala Lumpur. Kita lihat di sini, Din, penonton kita boleh lihat di sini. Kuala Lumpur kalau kita ikut data 2019 dan juga 2016 hingga 2018, kita bandingkan dengan negeri-negeri lain dan mengikut data ini, ia sepatutnya mempunyai pendapatan median penduduk yang tertinggi RM10,549, malah mengalahkan Selangor dengan pendapatan median RM8,210. Pertumbuhan KDNK juga berada di kolom ini, iaitu atas 5.5%.
hampir 7% kita lihat. Jadi ini adalah negeri dan wilayah yang sepatutnya kalau kita ikut data maju dan makmur dengan agak baik sejak beberapa tahun lepas dan mungkin agak jelas untuk ramai orang kerana kita lihat ia sebagai pusat bandar, sebagai capital, Klang Valley, Selangor dan juga Kuala Lumpur. Tapi dalam Kuala Lumpur sendiri ada banyak golongan, ramai orang yang kita takrifkan sebagai golongan miskin bandar dan sebagainya, yang hidup di PPR dan sebagainya. Jadi dalam ini juga ada golongan yang tercicir dan tertinggal. Dan dalam visi dan matlamat keluarga Malaysia amat penting untuk kita memastikan pertumbuhan selepas ini tidak mencicirkan sesiapa pun. Jadi Ridauddin, dalam acara-acara sebegini kita ada banyak pakar dan juga pengkaji dan ahli akademik yang mungkin boleh lakukan problem stating seperti apa yang Anas Budi lakukan, tapi apa antara penyelesaian ataupun cadangan yang mereka kongsikan untuk kita sekurang-kurangnya merapatkan jurang pembangunan, bukan nak cakap di seluruh Malaysia tapi di kawasan-kawasan seperti Kuala Lumpur seperti yang Din sebut tadi. Baik, betul Abang. Kalau berikutkan sebenarnya kalau kita nak senaraikan masalah memang senang sebenarnya. Kita boleh senaraikan. Kalau minta kepada saya 10, saya boleh senaraikan 10, malah mungkin 20. Namun yang mencabar adalah apabila kita hendak menyelesaikan sesuatu isu itu atau mencadangkan penyelesaian. Namun dalam apa yang saya dengar sebentar tadi, sebenarnya ada juga penyelesaian yang dibangkitkan oleh Anas Zubedi. Antaranya beliau menggadiskan kepada 4 inisiatif untuk menjadikan keadaan lebih baik buat Malaysia pada masa akan datang. Inisiatif tersebut adalah memastikan tiada siapa yang dipinggirkan, sama seperti Lokman katakan sebentar tadi, kerana kalau ada yang dipinggirkan pasti mereka akan terlepas daripada menerima bantuan-bantuan yang disalurkan oleh kerajaan. Dan kemudian membina perubahan yang berkekalan. Maksudnya bukanlah dasar atau polisi itu dilakukan hanya untuk sekejap-sekejap sahaja, namun ia perlulah membantu dan kekal sehingga berpuluh-puluh tahun mungkin, sehinggalah isu pokok itu dapat diselesaikan. Dan ketiga, menyediakan wang tenaga kerja yang terbaik untuk pendidikan, kerana menurut beliau pendidikan adalah kunci kepada segala-galanya untuk mengubah taraf pendidikan seseorang. Sebenarnya sejak dari zaman merdeka lagi pun pendidikan telah terbukti telah mengubah banyak hidup rakyat di Malaysia ini, dan kita juga sejak dari kecil sudah pun diberikan pengajaran ataupun perhatian supaya memberikan sepenuhnya tumpuan kepada pendidikan, kerana kita tahu itu merupakan antara ataupun mungkin boleh katakan salah satu faktor utama untuk membantu kita keluar daripada kemiskinan. Dan keempat adalah membangunkan bakat sedia ada dengan sebaiknya supaya boleh membantu kerajaan pada masa hadapan. Jadi ini antara inisiatif yang diperkenalkan ataupun yang dicadangkan oleh Anas Zubedi sebentar tadi. Namun itulah, kalau kita melihat kepada KDNK, kita cerita berkenaan dengan ekonomi, kita cerita berkenaan dengan pelbagai masalah ekonomi. Sebenarnya banyak perkara-perkara ini diceritakan di hotel-hotel terkemuka, diceritakan melibatkan golongan-golongan elit. Jadi sebenarnya saya melihat perkara ini tidak sampai kepada rakyat, kerana saya pernah terdengar seorang tokoh politik berkata, sekiranya anda ingin membincangkan soal kemiskinan, tidak wajar sekiranya anda membincangkan topik itu di hotel-hotel mewah, kerana hotel mewah itu tidak melambangkan kemiskinan walaupun anda membincangkan soal kemiskinan. Jadi mungkin selepas ini, kalau mungkin sekarang ini mungkin hanya berbincang di hotel-hotel, mungkin selepas ini mungkin boleh mengubah caranya, mungkin pergi lebih dekat, pergi lebih dalam untuk bertemu sendiri dengan mereka, kerana sebenarnya maklumat first hand itu sebenarnya adalah yang paling berharga, dan dari situlah boleh dilakukan pelbagai inisiatif untuk membantu rakyat, terutamanya kalau macam sekarang kita masih lagi membincangkan tentang isu gaji minimum RM1,200. Bayangkan Lokman, dengan harga RM1,200, itu pun kalau dapat RM1,200, duduk di Kuala Lumpur dengan harga makanan nasi goreng kampung pun kadang-kadang mencecah RM5, bagaimana anda untuk survive di bangunan di kawasan Kuala Lumpur ini. Jadi itu sebenarnya antara fokus yang perlu diberikan tumpuan, bukan untuk sekarang tapi untuk 20 ke 30 tahun akan datang juga, Lokman. Bukan data dari armchair analysis saja yang Ridauddin sebutkan betul, tapi kita perlu letakkan wajah dan kisah sebenar. Din, dengan 30 saat yang kita berbaki 30 saat lagi ini, ingin saya tertarik untuk saya tanya, apa yang Anas sebut tadi pun saya tertarik kerana beliau menyebut bahawa ibu bapa mungkin tidak sedar akan kepentingan untuk membeli buku, dan sebagai ibu bapa mungkin kita tak beli cukup buku untuk anak-anak kita. Dan selaku ibu bapa saya rasa saya boleh relate, kerana kadang-kadang kita mahu juga sedikit memanjakan anak kita dan kita bagi reward dan sebagainya. Din juga ada anak, mungkin Din faham. Kita beli mungkin jajan dan sebagainya sekali-sekala tapi tak terlampau banyak. Tapi mungkin kita tak berbelanja cukup untuk buku untuk anak-anak kita.
Apa pendapat Din berkenaan dengan ini? Adakah kita terlampau memanjakan anak kita ataupun adakah generasi kita ini, psikologi kita, masyarakat kita ini mungkin tidak begitu mementingkan kita belanja wang untuk beli sebanyak buku yang mungkin untuk anak kita, khasnya jika anak kita masih lagi muda, mungkin 3 ke 6 tahun. Din. Ya Lokman, kalau diikutkan cadangan daripada pakar-pakar dan juga orang-orang lama, sebenarnya ya betul perlu memberikan buku dan sebagainya kepada anak-anak sejak dari mereka kecil untuk mereka membiasakan. Namun apa yang seperti apa yang Anas Zubedi katakan sebentar tadi, keluarga bertemu dengan keluarga di kampung, apabila ditanya adakah anda faham atau tahu kepentingan pendidikan, ya mereka dengan bersahaja dan pantas mengatakan ya kami tahu pentingnya pendidikan. Namun itulah apabila raya ataupun mereka lebih cenderung untuk setiap tahun tukar langsir baru, tukar perabot baru. Jadi alangkah baiknya kalau wang-wang itu digunakan untuk buku. Namun apa yang pasti sebenarnya di Malaysia saya boleh lihat sebenarnya mungkin saya boleh katakan kesedaran terhadap pendidikan itu masih lagi ada, masih lagi tinggi. Semuanya faham bahawa pendidikan itu adalah satu perkara yang penting. Namun saya fikir sudah pasti biarlah kita bergerak sedikit demi sedikit dan akhirnya kita dapat mencapai objektif yang kita mahukan nanti, Lokman. Baik. Terima kasih Ridauddin Daud, wartawan Astro Awan. Ini satu perbincangan yang agak menarik di situ. Kita semua ibu bapa sudah tentu mahukan yang terbaik untuk anak kita, tapi kadang-kadang kita perlu diingatkan sekali-sekala kerana kita juga mungkin terlalai sekali-sekala. Itu adalah kecenderungan setiap ibu bapa, setiap manusia termasuk saya sendiri dan juga Ridauddin. Terima kasih kerana menonton cerita. Kita kembali selepas ini dengan bulletin-bulletin yang lain termasuk Awani 745. Terus setia bersama Astro Awani. Assalamualaikum dan salam sejahtera.